Okay, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya daripada kumpulan yang terdiri daripada ahli kumpulan iaitu Abdul Rahim Muhammad, Luqman Nafi' bin Aizuddin, Umairah binti Anwar dan Izzatul Khairani binti Mahyudin. Pada hari ini saya ingin membentangkan berkaitan dengan secara ringkas berkaitan dengan konsep pengajaran dan pembelajaran. Okey, yang di mana pembentangan ini untuk makluman doktor, kita menerangkan kembali berkaitan konsep-konsep pengajaran dan pembelajaran yang ada pada yang telah kita pelajari bersamalah. Okey. Okey, berkaitan dengan teori pembelajaran ni, sebelum kita pergi lebih mendalam berkaitan dengan teori pembelajaran, pertamanya kita kena tahulah apa kepentingan teori pembelajaran lah. Jadi di dalam PowerPoint ini menunjukkan bahawa ada dua antaranya lah, banyak lagi kepentingan yang ada, tapi antaranya adalah yang pertama, teori membantu guru untuk memahami asas masalah pembelajaran khususnya dalam konteks pendidikan khas. Teori dapat memberi panduan atau kaedah yang berkesan dan bersesuaian untuk menyelesaikan masalah murid. Okey. Maknanya yang pertama adalah untuk memahami asas masalah pembelajaran. Okey. Jadi teori ini dia untuk kita faham masalah pembelajaran dan kita tackle masalah tu lah. Dan yang kedua, kepentingan dia antaranya lah membantu untuk seseorang guru membuat penilaian penyimak bahan, teknik dan kaedah pembelajaran. Maknanya dengan kita tahu teori ini, kita dapat membantu, dia dapat membantu seorang guru lah. Guru tu siapa? Iaitu kami lah, untuk membuat penilaian, penyimak bahan, dan kita dapat tahu bagaimana teknik kita nak mengajar, dan kaedah pembelajaran. Okey, pada hari ini kita dia ada dua, pembelajaran dan pengajaran. Jadi hari ini untuk pembentangan kali ini saya fokuskan kepada teori pembelajaran lah. Jadi apa yang kami nak maklumkan, ada 4 teori pembelajaran yang kita akan ketahui lah, dan sama-sama kita melihatlah bagaimana proses ataupun teori ini di konsepnya dan juga contoh ataupun bagaimana implementasinya di dalam pembelajaran. Okey, yang pertama kita tahu bahawa teori pembelajaran yang pertama iaitu behaviorism. Okey, yang di mana bila kita sebut behavior ni, dia lebih kepada behavior lah, sikap, tindakan dan sebagainya lah. Okey, yang kedua kognitif. Okey, bila sebut kognitif ni dia berpandukan, bila sebut kognitif biasa kita kita katakan dia sebagai akal lah, ataupun menggunakan otak lah. Okey, dan yang ketiga social. Okey, teori pembelajaran yang ketiga yang kita akan highlightkan pada hari ini adalah social, yang di mana social itu membentuk pembelajaran, pembelajaran lah. Okey, persekitaran dan sebagainya lah. Okey, dan yang terakhir yang kita akan belajar ataupun yang kita akan tahu iaitu teori pembelajaran berkaitan dengan humanis. Bila kita sebut humanis, kita biasa dengarkan humanism, humanitarian. Okay, bila sebut human ni manusia lah. So bila humanis ni berkaitan dengan manusia itu sendiri. Okey, kita pergi yang pertama iaitu teori behaviorism. Okey, bila sebut behaviorism ni dia bahasa saintifik lah kan. Okey, teori behaviorism ini menumpukan perhatian kepada ahli persekitaran sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Ahli-ahli behavioris melihat perhubungan antara persekitaran dengan tingkah laku dan kemudiannya menggunakan konsep peneguhan dan dendaan
untuk menjelaskan mengapa sesetengah tingkah laku itu wujud atau tidak wujud. Mereka berpendapat kecenderungan tingkah laku tersebut, trait-trait, bakat, nilai-nilai, kepercayaan, aspirasi dan lain-lain adalah dipelajari. Jadi kita tengok dalam topik ataupun dalam berkaitan dengan teori behaviorism, pertamanya kita tengok dia teori ini, untuk makluman teori behaviorism ni adalah ada beberapa ahli akademik lah. Maknanya teori ini dia bukannya datang dengan ni lah, tapi dia datang dengan daripada ahli-ahli akademik yang telah membuat kajian dan membuat pemerhatian kepada pembelajaran lah. Okay? Ataupun teori-teori ini juga dia biasanya diimplementasi dalam psikologi manusia lah. Okey, yang pertama kita tengok, dia kata menumpu perhatian pada faktor persekitaran sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Maknanya dia kata faktor persekitaran ni yang akan mempengaruhi tingkah laku. Sebab itu dia kata behavior. Okey, dan yang keduanya adalah dia menggunakan konsep peneguhan dan dendaan untuk menjelaskan mengapa sesetengah tingkah laku itu wujud atau tidak wujud. Maknanya dalam teori behaviorism ni dia ada satu dipanggil bila kita buat proses pembelajaran, maknanya kita akan ada kita akan memberi reaksi. Sebab itu dia kata tadi faktor persekitaran sebagai faktor yang mempengaruhi tingkah laku. Kita akan memberi reaksi kepada situasi ataupun keadaan seseorang lah. Tapi kalau kita ambil dalam konteks pendidikan, dalam konteks pendidikan ni kita tengok dia tengok kepada situasi pembelajaran itu. Okey, kelas tu macam mana dan sebagainya, bagaimana murid tu dia membuat reaksi dan apakah tindakan yang dilakukan oleh guru. Okey, kita tengok lebih mendalam berkaitan dengan teori behaviorism ini. Okey, tadi tu disebutkan, kita tengok tadi disebutkan, iaitu yang pertama konsep peneguhan peneguhan ataupun dalam bahasa English ni dipanggil sebagai saya pun lupa lah. Okay. Tapi konsep peneguhan ni dia ada dua lah, iaitu positif dan negatif, dan yang kedua adalah dendaan. Okey, kita tengok behaviorism. Bila kita sebut peneguhan ini ada positif dan negatif. Okey, dan kita bagi contoh lah dua contoh bagaimana teori behaviorism ini dia dalam proses pembelajaran. Okey, pertama kita tengok pada dendaan. Okey, bagaimana teori behaviorism ini diimplementasi dalam pengajaran adalah, contohnya apabila seorang murid itu tidak membuat kerja sekolah, ataupun tidak membuat homework lah. Maknanya bila tak buat homework itu ada satu tingkah laku kan, satu behavior. So dalam teori behaviorism ni kita akan react daripada apa yang dibuat oleh kalau dalam pembelajaran ni pelajar lah. Maknanya apa yang berlaku adalah kita buat dendaan kepada pelajar yang tidak membuat homework. Itu adalah salah satu daripada ciri dalam teori behaviorism. Yang kedua ganjaran, ataupun peneguhan positif lah. Ganjaran ni adalah peneguhan positif lah. Contohnya kita tengok kat sini, dalam ni ditunjuk gambar reward chart lah. Maknanya apa tindakan guru dalam teori behaviorism ni adalah apabila murid itu dapat menjawab soalan ataupun dapat membuat latihan dengan baik ataupun menunjukkan sikap yang baik di dalam kelas, maknanya guru tu dia menyediakan reward chart dan dia memberikan peneguhan positif ataupun dia memberikan ganjaran kepada murid tersebut kerana sikap yang dilakukan, kalau dalam konteks ni sikap yang positif lah kan, dilakukan oleh pelajar tersebut. Itu serba sedikit lah. Behaviorism ni panjang tapi ini adalah secara ringkas lah untuk kita faham bagaimana teori behaviorism ini dilakukan. Teori yang kedua kita akan lihat adalah teori kognitif. Apa itu teori kognitif?
Teori pembelajaran kognitif memfokuskan bahawa setiap manusia mempunyai keupayaan mental untuk mengelola, menyusun, menyimpan dan mengeluarkan semula segala pengalaman untuk membolehkan ia memerhatikan pertalian antara pengalaman tersimpan dengan masalah yang dihadapi. Ahli-ahli psikologi kognitif berpendapat bahawa pembelajaran adalah mudah dan tidak selalunya berlaku melalui cuba jaya sebagaimana yang dicadangkan oleh mazhab behaviorism. Menurut psikologis, dalam pembelajaran, murid membentuk struktur kognitif dalam ingatannya. Setiap kali murid belajar, ia akan menyusun segala pengalaman dan menyimpan dalam ingatan. Kebolehan ini dikenali sebagai celik akal. Dengan itu, nyatalah seorang murid jarang menggunakan cara cuba jaya untuk mempelajari sesuatu. Okey, teori kognitif ni dia berlawanan dengan teori behaviorism yang kita belajar tadi lah. Kalau dalam teori kognitif ni, apa yang dia nak tekankan adalah dia nak mengatakan bahawa keupayaan mental, maknanya teori kognitif ini dia fokus kepada mental seseorang murid. Bila kita sebut mental ni, kalau dalam kata lainnya akal lah. Yang mana dia bergantung kepada kognitif ni, dia yakin bahawa manusia ni dia boleh mengelola, menyusun, menyimpan dan dia belajar daripada dia punya kognitif. Kita tengok contoh ini adalah kognitif. Kognitif ni adalah satu development di dalam manusia lah. So ada beberapa peringkat dalam kognitif ini mengikut umur, sebabkan dia adalah perkembangan mental, khususnya pada kanak-kanak lah kan. Bila kata perkembangan mental kanak-kanak ni, so dalam teori kognitif ni dia telah membahagikan kepada yang di mana setiap peringkat ini dia punya kognitif dia berbeza. Yang pertama kita tengok sensory motor. Apa itu sensory motor? Dalam teori kognitif ni, dia mengkategorikan bayi yang baru lahir sehingga 2 tahun ni dia sedang develop sensory motor. Contohnya dia bagi contoh adalah bayi menggenggam tangan. Kan, contohnya kita letak tangan kita dekat tapak tangan bayi, dan bayi tu dia memegang tangan. Bayi tu mungkin dalam umur setahun lebih dia dah boleh angkat barang dan sebagainya. Itu semua sensory motor lah yang develop daripada dia punya akal ataupun dia punya otak dia lah. Yang kedua, peringkat praoperasi. Teori kognitif yang kedua adalah peringkat praoperasi, iaitu daripada 2 tahun sehingga 7 tahun. Kalau dalam bahasa English ni dia panggil sebagai toddler lah kan, toddler. Pra sekolah. Dekat sini kita tengok peringkat ini, apa yang berlaku pada anak-anak ini adalah dia suka bermain masak-masak, maknanya dia dah mula berimajinasi, belagak memandu kereta, berlakon sebagai doktor. Lepas tu kalau kadang-kadang dia main dengan anak patung kan, anggapkan anak patung tu sebagai baby dan sebagainya. Maknanya kat peringkat praoperasi ni development yang berlaku adalah mimikan yang dia lihat, dan juga dia mula berimajinasi. Maksudnya peringkat kognitif dia tu makin berkembang lah. Sebab itu dia panggil praoperasi lah. Yang ketiga, peringkat konkret lah. Kita tengok peringkat konkret ni, umurnya adalah lebih kurang 7 hingga 11 tahun. Yang mana di mana development yang berlaku pada kanak-kanak itu adalah dapat berfikir melalui peraturan-peraturan logik dan melakukan operasi mental secara tersusun. Maknanya umur 7 hingga 11 ni sekolah rendah lah kan. Maknanya kat sini mulalah kita bagi dia proses proses untuk diorang belajar asas kepada matematik, asas kepada sains. Sebab apa? Diorang dah boleh mula menyusun benda-benda yang dia dah boleh peraturan logik dia dah boleh mula menyusun dia punya fikiran dia dan sebagainya. Dan yang terakhir, peringkat yang terakhir iaitu operasi formal, 12 tahun ke atas. Maknanya kat sini peringkat yang keempat ini, mereka dapat menguasai kebolehan menyelesaikan masalah, kombinasi pengetahuan, pengalaman dan kemahiran. Maknanya kat sini proses yang berlaku kepada kanak-kanak ataupun pelajar tersebut adalah dia dah boleh mula menyelesaikan masalah,
dia dah boleh integratekan apa pengetahuan dia. Contohnya dia dah boleh berbahasa English, Arab kan. Dia dah boleh ekspresikan dia punya dia punya pengetahuan dia dalam pelbagai bahasa. Sebab apa? Sebab dia boleh kombinasikan kan pengetahuan dan pengalaman. Okey, jadi dalam teori kognitif ini, dia bila dia melihat kepada struktur mental ataupun perkembangan mental kanak-kanak ini, maknanya proses pembelajaran. Okey, proses pembelajaran yang kita nak buat di dalam kelas, kita kena tengok lingkungan umur kan. Kalau anda kata kalau kita ambil kita punya pelajar kita adalah 2 hingga 7 tahun, maknanya kita kena tengok kepada dia punya peringkat praoperasi dia, apa development yang akan berlaku pada pelajar tersebut, dan kita designkan kita punya kelas, designkan kita punya pengajaran kita mengikut kepada mereka punya peringkat mental mereka. Okey, ini adalah teori kognitif. Okey, seterusnya teori sosial. Okey, teori yang ketiga teori yang ketiga adalah teori sosial. Okey, ada seorang tokoh lah dalam teori sosial ni, banyaklah dia punya pandangan kan, tapi salah satu pandangan yang kita tengok adalah Albert Bandura memperkenalkan teori pembelajaran sosial, iaitu pembelajaran berlaku melalui proses peniruan. Okey, maknanya tadi kita dah tengok yang pertama behaviorism, yang kedua kita tengok kepada kognitif mental, yang ketiga kita tengok sosial. Okey, apa yang ditekankan oleh Bandura ini, pembelajaran berlaku melalui proses peniruan. Okey, iaitu dia berpendapat kita belajar melalui pemerhatian dan meniru orang lain serta dengan melihat konsekuensi tingkah laku orang lain. Bandura berpendapat bahawa pembelajaran dan tingkah laku manusia bergantung kepada pemerhatian seorang individu itu terhadap individu yang lain. Okey, atau model-model simbolik seperti televisyen dan sebagainya. Maknanya senang cerita, dalam teori sosial ni dia meniru apakah individu lain ataupun manusia lain buat. Okey, proses peniruan. Okey, kita tengok secara ringkas apa itu teori sosial lah. Seperti yang saya sebut tadi, peniruan sebagai pembelajaran. Contohnya kita tengok adik meniru kakak bagaimana dia menaiki dan mengayuh basikal. Maknanya proses yang berlaku, kanak-kanak ini dia belajar bagaimana dia membuat sesuatu itu dengan dia melihat orang lain kan. Kalau kita tengok kes yang macam contoh kanak-kanak dia berlakon jadi Superman kan, itu semua dia meniru kan. Dia tengok cerita Superman dan sebagainya. Okey, kita tengok pula contoh dalam pembelajaran. Okey, dalam pembelajaran ni, teori sosial ni, contohnya yang antara yang jelasnya adalah demonstrasi kan. Pelajar melihat apa yang menyalin, apa yang dicatat oleh guru di papan putih. Ini contohnya matematik kan. Guru membuat soalan matematik dan pelajar salin kan. Melihat guru buat dan menyalin. Dalam itu dia akan berlaku proses peniruan dan dia faham dan melalui situ. Ataupun dalam contoh eksperimen kan, dia buat demonstrasi. Ataupun dalam bahasa kalau dalam contoh subjek bahasa Melayu, guru membuat sajak kan. Bila kita sebut sajak, lantunan, bagaimana alunan nak sebut sajak tu kita tak tahu. Tapi bila dia nampak guru tu buat, so dia meniru gaya guru itu membuat sajak. Okey, ini teori sosial. Okey, yang terakhir sekali, teori yang terakhir yang kita akan sama-sama melihat adalah teori humanis. Teori pembelajaran humanis menumpukan pada apa yang berlaku pada diri seseorang seperti perasaan atau emosinya. Pendekatan humanis menekankan fikiran, pengamatan serta interpretasi murid tentang sesuatu peristiwa atau kejadian itu. Okay, prinsip dia adalah seorang murid itu bertanggungjawab ke atas tindakannya. Okay, maknanya kat sini dalam bahasa kan, setengah orang sebut manusia memaknakan manusia. Okay, kerana apa? Maknanya kita approach pelajar itu dalam bentuk teori humanis. Kita tengok sama-sama bagaimana teori humanis.
Okey, ini teori humanis. Okey, pertama dia punya ciri dia adalah murid itu bersifatkan diri. Maknanya dalam teori humanis ni dia memang bergantung kepada keupayaan, potensi yang ada pada murid. Sebab itu dia kata bersifatkan diri. Yang kedua, guru membimbing apa yang murid mahu. Okey, maknanya kat sini guru ni sebagai facilitator dan dia kena mengikut apa kepada perkembangan murid tu lah. Kalau murid tu di tengah nak berkembang tentang tu, so guru tu berperanan sebagai pembimbing. Sama lah ni, bersifatkan diri dan murid bertanggungjawab atas dirinya sendiri. Maknanya apa maksud murid bertanggungjawab atas diri sendiri? Maknanya contoh, dia nak berjaya, so dia mesti datang daripada dirinya. Okay? Dari teori humanis ni memang dia sepenuhnya kepada individu itu sendiri, seseorang itu sendiri. Okay? Dia tidak dia tak melihat kepada faktor-faktor yang lain, tetapi faktor utama dalam teori humanis ni adalah murid itu sendiri ataupun individu itu sendiri yang berperanan. Okey, dan yang seterusnya menumpukan emosi dan perasaan. Okey, apa tugas guru? Okey, kalau dalam kelas kan, ataupun kita nak implement dalam kelas ni, teori humanis ni apa dia punya contoh pengajarannya, pembelajarannya. Okey, kita bagi soalan kepada murid, murid buat sendiri sampai boleh, ataupun kita bagi situasi kan, selesaikan masalah sendiri. Okey, sampai dia boleh buat. Apa guru punya peranan kat situ? Dia kata menumpukan emosi dan perasaan. Guru tidak memberikan tunjuk ajar, tapi guru membangkitkan perasaan supaya budak tu dia bersemangat nak belajar, supaya dia boleh menjawab kan. Maksudnya dari segi psikologinya, guru ni memotivasikan murid atau pelajar itu, okey, supaya mereka boleh membentuk diri mereka yang lebih baik. Okey, jadi itu secara ringkas 4 teori pembelajaran yang kita lihat dan kita kenali lah bersama. Jadi mana yang paling baik dalam teori pembelajaran ini? Sekiranya anda bertanya kepada kami, kami menyebut, kami berpendapat bahawa teori pembelajaran ini dia mengikut situasi dan keadaan pelajar tersebut. Okay, ada masanya kita akan gunakan behaviorism, ada masa kita guna kognitif, ada masa kita guna humanis, ada masa kita guna social. Tengok kepada situasi kelas. Dan juga kita tak semestinya bila kita guna kognitif je, tak. Kita gabungkan dalam kelas tu, kita ada beberapa teori yang kita guna. Yang penting kita tahu bahawa teori ini membantu untuk memudahkan proses pengajaran seseorang guru itu. Jadi itu sahaja daripada kami berkaitan dengan teori-teori ini. Saya memohon maaf kalau sekiranya ada tersalah konsep dan sebagainya. Jadi itu sahaja daripada kami. Kami terdiri daripada 4 orang, iaitu Abdul Rahim Muhammad, Nafi bin Aizzuddin, Humairah binti Anwar dan Izzatul Khairani. Jadi kami mengucapkan terima kasih. Itu sahaja daripada kami. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.